Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman dalam buletin awal jam ini. Kita akan mulakan dengan perkembangan yang baru saja kami terima pada awal pagi tadi. Sebenarnya hari ini tumpuan terarah kepada pembentukan kabinet yang mana Perdana Menteri telah pun menghadap Lieutenant Agong Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah dipercayai untuk membentangkan senarai kabinet barisan kabinet yang baru, dan dalam masa yang sama juga kenderaan yang membawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun tiba di Istana Abdul Aziz di Kuantan, Pahang untuk membentangkan senarai kabinet tersebut, dan kami mahu mendapatkan perincian butiran lanjut pergerakan di sana, apa yang berlaku sebenarnya bersama dengan wartawan kami Ridaudin Daud yang telah pun ditugaskan di sana untuk kita dapatkan butirannya. Din, apa cerita di sana, Din? Baik, terima kasih Hafizi. Ya, benar Hafizi, kalau diikutkan sebenarnya ada dua pergerakan besar yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Pertamanya adalah pada jam 10.53 pagi tadi apabila kenderaan membawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilihat memasuki Istana Abdul Aziz di Kuantan ini. Dan kemudian kira-kira 30 minit lebih selepas itu, kelihatan kenderaan membawa Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail pula tiba memasuki istana pada jam 11.25 pagi tadi. Dan seperti yang saya beritahu sebentar tadi dan seperti anda tahu, baru saja disebut sebentar tadi, pertemuan pada hari ini adalah melibatkan, kabarnya dilaporkan melibatkan cadangan barisan kabinet kepada Yang Tuan Agong yang dipersembahkan oleh Perdana Menteri sendiri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk diperkenankan. Dan jangkaan selepas ini sudah pasti, selepas Agong memperkenan barisan kabinet tersebut, sudah pasti Datuk Seri Ismail Sabri akan mengumumkan barisan kabinetnya kepada Malaysia. Dan seperti yang diamalkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, beliau mengumumkannya secara langsung di dalam televisyen dengan senarai kabinet yang agak besar juga. Namun berdasarkan apa yang dikatakan oleh pemerhati politik di seluruh Malaysia, mereka menasihatkan supaya kabinet itu saiznya tidaklah begitu besar. Namun itu semua terpulang kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana beliau yang akan memimpin negara ini dan mentadbir negara ini pada masa depan. Namun apa yang saya boleh katakan, keadaan di sini nampaknya tenang, cuma ada sedikit pergerakan tadi. Kalau diikutkan, sebenarnya kami berada agak jauh daripada pintu utama di Istana Abdul Aziz, dan laluan ini juga sebenarnya memang khusus untuk kenderaan yang masuk ke dalam istana. Jadi laluannya memang agak lengang, cuma di sebelah kanan saya nampak sedikit sibuk kerana ini merupakan laluan utama. Namun berdasarkan cuaca pula agak panas juga pada waktu ini. Kalau pagi tadi dapat sedikit redup, namun sudah pun mula panas. Namun jangan risau, kami akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Buat masa ini, dua pergerakan besar yang kami dapat lihat. Pertamanya melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan kedua melibatkan Menteri Besar Pahang. Dan selepas ini kita tidak tahu berapa lamakah pertemuan itu akan berlangsung di dalam, dan kami akan terus berada di sini. Tak kiralah 1 jam 2 jam kami akan bawa di sini, dan kami akan rakamkan detik Perdana Menteri keluar dari istana, dan pastinya selepas itu kita akan melihat pula barisan kabinet yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri, Hafizi. Dan Din, sementara kita menunggu pengesahan kabinet yang benar-benar akan diumumkan, bagaimana sebenarnya pemerhatian Din sejak daripada beberapa hari yang lepas, sejak daripada pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, kita lihat ada pihak-pihak tertentu mengeluarkan senarai kabinet-kabinet yang tular di laman media sosial. Bagaimana sebenarnya Din melihat perkara ini, dan kita juga anggap ini sebagai satu laporan yang tidak benar dan ia adalah satu berita palsu. Sebenarnya barisan kabinet masih lagi belum diumumkan, Din. Ya, betul Hafiz. Selagi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak mengumumkan secara rasmi, tak kiralah melalui sidang media, melalui kenyataan media atau apa saja medium, selagi itulah barisan kabinet yang disebarkan sebelum ini. Tak kiralah daripada segi menterinya, berapa saiznya, siapakah menterinya, siapakah timbalan Perdana Menterinya yang memang mendapat polemik hangat. Selagi tidak diumumkan secara rasmi, saya menyimpulkan bahawa semua itu adalah palsu. Sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas beliau melawat kawasan banjir di Kedah baru-baru ini. Beliau sendiri mengatakan bahawa semua itu adalah palsu. Namun beliau juga sempat berseluruh mengatakan bagus juga kalau ada, at least beliau ada juga nama-nama untuk dimasukkan dalam kepalanya. Namun selagi tidak diumumkan, saya anggap semua itu palsu, dan beliau juga dalam sidang media itu mengatakan bahawa beliau akan mengumumkan barisan kabinet pada minggu ini. Kalau diikutkan pada hari waktu bekerja, Isnin sampai Jumaat, jadi saya jangkakan kemungkinan esok beliau akan mengumumkan barisan kabinetnya. Namun kalau dikirakan 1 minggu, mungkin ada sampai hari Ahad. Namun kita hanya tunggu. Selagi tidak keluar kenyataan daripada Ismail Sabri sendiri, selagi itu semua yang tersebar sebelum ini, tak kisahlah siapa pun namanya, itu adalah palsu belaka, Hafizi.
Hmm. Dan Din, sebenarnya saya juga ingin melihat kepada selepas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, belum pun sebenarnya pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada hari Sabtu yang lepas, timbul persoalan berkaitan dengan kerusi panas Timbalan Perdana Menteri. Kerusi nombor 2 ini sebenarnya banyak sekali percakapan-percakapan dan juga antara spekulasi-spekulasi. Sebenarnya bagaimana Din hari ini daripada Kuala Lumpur pergi ke Pahang berjumpa dengan rakan-rakan wartawan di Pahang, ada sebarang cakap-cakap, ada sebarang orang kata spekulasi, laporan-laporan yang masih belum disahkan yang juga boleh dikongsi kepada penonton Astro Awani. Sebenarnya siapa individu-individu yang mungkin juga terpalit nama untuk menduduki kerusi nombor 2, yang juga mungkin kita membuka sedikit ruang perbincangan kita dengan lebih luas individu-individu yang mungkin mengisi jawatan nombor 2 ini. Ya benar Fizi, kalau diikutkan berdasarkan apa khabar angin yang keluar, kita tidak dapat pastikan siapakah yang bakal mengisi jawatan nombor 2 itu. Namun antara nama-nama yang disebut sudah semestinya daripada bersatu, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Itu antara nama yang kuat dikaitkan dengan jawatan tersebut. Namun seperti saya katakan, selagi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak mengumumkan barisan kabinet, jadi kita tidak dapat mentelah siapakah yang bakal menjawat jawatan tersebut. Mungkin juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membuat perkara sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini apabila tidak langsung melantik Timbalan Perdana Menteri dan hanya melantik Menteri Kanan. Itu juga mungkin boleh berlaku. Jadi itu semua masih lagi dalam tanda tanya, masih lagi dalam kabar angin, masih lagi dalam ketidaktentuan. Kita hanya akan tahu hanya selepas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkannya. Kabar angin seperti biasa, tak kisahlah dari dulu. Kita pun tahu bagaimana kerajaan ini juga daripada dulu sampailah sekarang ada sahaja perkara berbangkit dari semasa ke semasa. Namun itu semua memang kadang-kadang membuatkan kita tertanya-tanya dan kita ingin tahu jawapan sebenarnya. Namun tak kisahlah siapa pun yang dilantik, yang paling penting sekarang adalah memastikan bahawa COVID-19 dapat ditangani dengan baik dan juga memastikan ekonomi negara sebenarnya yang teruk terjejas selama ini dapat dipulihkan semula. Kerana kita tidak sanggup lagi melihat angka terus mencatatkan 5 angka positif COVID-19 setiap hari dan ekonomi juga saban hari semakin merudum. Yang terkesan adalah rakyat. Jadi tak kisahlah siapa pun yang memegang tampuk pemerintahan, fokusnya adalah pada rakyat, COVID-19 dan juga ekonomi negara, Hafizi. Dan Ria Daudin, kalau boleh untuk kali yang terakhir sebelum Din mengakhiri laporan di sana, mungkin Din boleh kongsikan sedikit visual pintu istana, bagaimana kawalan keselamatannya, bagaimana pihak-pihak media yang berada di sana sejak pada awal pagi tadi untuk mengikuti perkembangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menghadap Tuan Agong dipercayai memberikan ataupun menyembah maklum senarai kabinet baru beliau. Baik, saya akan bawakan, rakan kameraman saya akan tunjukkan sedikit. Jadi kita akan mulakan dengan media. Di sinilah media berkampung di tempat saya ini. Kalau diikutkan sebenarnya jarak antara pintu pagar utama Istana Abdul Aziz dengan sini tempat saya berdiri kira-kira 200 meter. Kami pada awalnya kami berada di sana berhampiran dengan pagar, namun disebabkan mungkin kerana kawalan keselamatan dan juga keselamatan kami di sini, kami diarahkan untuk berada sedikit jauh. Jadi di sinilah kami berada dan anda boleh lihat anggota polis juga berada tidak jauh daripada kami, sentiasa berada di situ sejak daripada pagi tadi. Dan beginilah keadaannya. Dia sangat berbeza dengan Istana Negara. Apabila kalau di Istana Negara kita diberikan tempat dan ada ruang untuk media berdiri, dan juga di Istana Negara di pintu 1 itu kawasannya sangat-sangat luas seperti dataran yang sungguh besar di sana. Namun di sini keadaannya sedikit berbeza kerana seperti anda lihat hanyalah jalan sahaja yang menghubungkan antara laluan besar sehinggalah ke pintu masuk istana tersebut. Jadi ruang untuk petugas media agak terhad, namun tidak kiralah bagaimanapun keadaannya, kami pasti akan mendapatkan shot-shot dan tempat yang terbaik untuk anda semua. Jadi beginilah keadaannya, nampak sedikit tenang dan juga dari tadi panas, tenang, dan nampaknya kita hanya menunggu sahaja kepulangan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Hafizi.